Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to channel Cikgu Haslina. Hari ini kita belajar bab 3.2.4 Ekonomi Tingkatan 4. Jenis-jenis pendapatan individu. Pendapatan individu merujuk kepada ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu. Pendapatan individu terbahagi kepada dua. Pendapatan faktor produktif ialah faktor pengeluaran yang memberi sumbangan dalam ekonomi seperti pemilik tanah, buruh, modal dan usahawan. Pendapatan faktor tidak produktif pula merujuk kepada mereka yang tidak memberi apa-apa sumbangan dalam ekonomi seperti pelajar dan pesara. Pendapatan faktor produktif menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, faedah, dividen dan untung. Pendapatan faktor tidak produktif pula menerima pendapatan dalam bentuk bayaran pindahan seperti wang saku dan pencen. Terdapat 6 jenis pendapatan individu iaitu upah, sewa, faedah, untung, dividen dan bayaran pindahan. Upah merupakan ganjaran kepada faktor buruh. Upah ini dibayar kerana individu menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. Upah dibayar mengikut masa bekerja atau mengikut output yang dihasilkan. Terdiri daripada upah wang dan upah benar. Upah wang ialah upah yang diterima dalam bentuk ringgit dan sen. Contohnya, Encik Lim, seorang juruteknik, menerima gaji sebanyak RM3,000 sebulan. Upah benar ialah jumlah barang atau perkhidmatan yang mampu dibeli dengan sejumlah upah wang. Upah benar juga dikenali sebagai kuasa beli upah wang. Formula untuk upah benar ialah upah wang dibahagi dengan harga purata barangan. Sekarang kita lihat pula contoh untuk mengira upah benar. Katakan kita menerima upah wang RM3,000 dan terdapat 3 barang iaitu barang A RM5, barang B RM10, barang C RM15. Jadi untuk mengira upah benar, kita bahagikan upah wang RM3,000 dengan harga purata barangan iaitu RM5 tambah RM10 tambah RM15 bahagi dengan 3. Jadi jawapannya adalah 300. Kenaikan harga barang akan menjejaskan kuasa beli. Semakin tinggi harga purata barang, semakin rendah kuasa beli pengguna. Jenis pendapatan yang kedua ialah sewa. Sewa merupakan ganjaran kepada pemilik faktor tanah seperti pemilik tanah pertanian dan pemilik bangunan. Okey, sewa ini diterima kerana individu memberi hak penggunaan kepada orang lain. Kadar sewa bergantung kepada permintaan, lokasi dan kegunaan tanah. Seterusnya, faedah. Faedah merupakan ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang. Diterima oleh individu yang menyimpan wang di bank atau memberi pinjaman kepada orang ramai. Faedah dibayar kerana individu sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa, berpisah dengan wang tunai serta menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Sekarang kita lihat cara untuk mengira faedah. Katakan terdapat jumlah simpanan RM10,000, kadar faedah 3% dan tempoh simpanan 2 tahun. Jadi untuk mengira faedah, kita darabkan jumlah simpanan dengan kadar faedah dan tempoh simpanan. RM10,000 darab dengan 3% darab dengan 2 tahun. So jawapannya ialah 600. Seterusnya ialah untung. Untung merupakan ganjaran yang diterima oleh usahawan.
Usahawan menerima untung kerana berani menanggung risiko, menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, mengeluarkan idea perniagaan serta menguruskan perniagaan dengan jayanya. Contoh pengiraan untung. Katakan Encik Siva seorang pemilik gerai nenas menjual 200 biji nenas sehari dengan harga RM5 setiap biji. Sekiranya kos untuk sebiji nenas ialah RM4, berapakah keuntungan yang diterima oleh Encik Siva? Untung ialah jumlah hasil tolak jumlah kos. 200 biji darab RM5 ialah jumlah hasil ditolak dengan 200 biji darab RM4 iaitu jumlah kos. Jadi jawapannya ialah RM200. Dividen pula ialah merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat. Dividen dibayar kepada pemegang saham syarikat. Dividen juga diterima oleh pemegang unit amanah seperti Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Malaysia dan pencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Akhir sekali, bayaran pindahan. Bayaran pindahan ialah pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Pendapatan ini merupakan ganjaran kepada faktor tidak produktif dan lazimnya tidak perlu dibayar balik. Kita lihat contoh bayaran pindahan. Yang pertama, individu miskin menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pesara kerajaan menerima wang pencen, pampasan yang diterima oleh mangsa banjir, pemberian anak kepada ibu bapa, pelajar menerima wang saku dan pelajar cemerlang menerima biasiswa. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. By learning, you will teach. By teaching, you will learn. Ride till I can't no more. I got the horses in the back,